Seterusnya saya ingin menyebut Yang Berhormat Bukit Bendera, kemudian diikuti oleh Yang Berhormat Jerantut. Silakan. 20 minit. Tuan Speaker, terima kasih kerana diberi peluang untuk menyertai perbahasan usul terima kasih kepada Tita Bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Yang di-Pertua Agong. Tuan Speaker, seperti setiap maklum, global pandemik untuk COVID-19 telah memberikan cabaran besar kepada ekonomi Malaysia. Isu-isu yang telah dibangkitkan Dewan ini seperti pengangguran, unemployment dan juga underemployment merupakan isu-isu meruncing yang perlu ditangani. Kadar pengangguran sudah mencecah kepada 5.3% pada bulan Mei 2020 berbanding 3.2% pada bulan Januari 2020. Angka 5.3% ini belum lagi sampai kepada peak ataupun tertinggi. Ada ahli ekonomi menjangkakan akan mencecah kepada melebihi angka 6% pada bulan yang akan datang. Dan walaupun subsidi upah dilaksanakan, terdapat rungutan daripada majikan bahawa program ini sudah kehabisan dana. Isu ini bertambah runcing apabila dijangka melebihi 51,000 graduan tahun ini akan masuk ke alam pekerjaan. Saya berprihatin terhadap dua kumpulan umur yang menganggur, khasnya youth unemployment, iaitu mereka yang dalam bracket 15 tahun sampai 24 tahun yang mula-mula memasuki alam pekerjaan, dan juga yang mereka yang middle age ataupun umur pertengahan yang sudah mempunyai komitmen dan juga keluarga dan mempunyai pinjaman perumahan ataupun kereta, kenderaan dan sebagainya yang perlu dibayar. Yang moratorium loan yang akan tamat pada akhir bulan September ini, apakah langkah tambahan? Saya ingin meminta Menteri Kewangan, apakah langkah tambahan kerajaan untuk membantu golongan yang menganggur yang begitu besar angkanya akibat pandemik COVID-19? Sama ada subsidi upah akan terus diberikan ataupun moratorium dilanjutkan. Inilah persoalan yang ditanya-tanya oleh masyarakat di luar. Mampukah ekonomi kita mempunyai resilient ataupun daya tahan terhadap kluster-kluster baru untuk COVID-19 ini? Pelbagai bantuan yang diberikan oleh kerajaan melalui program Prihatin 2, Penjana perlu benar-benar accessible ataupun sampai kepada rakyat jelata, industri SME, pekerja dan majikan, dan bukan setakat dalam BBO mulut ataupun lip service. Tuan Speaker, Dana Jamin Nasional Berhad telah menawarkan 50 bilion ringgit Malaysia dalam bentuk loan garanti untuk membantu syarikat untuk meraih dana untuk working capital. Minimum loan size ialah 20 million ringgit Malaysia. Hanya syarikat-syarikat besar termasuk listed company memenuhi syarat-syarat yang disenaraikan oleh Dana Jamin Nasional Berhad. SME tidak dapat memenuhi ceiling ini dan tidak dapat menikmati dana loan garanti yang oleh Dana Jamin Nasional. SME ataupun industri kecil dan sederhana hanya dapat memohon Special Relief Facility ataupun SRF dan banyak permohonan untuk kategori SRF. Menurut SME Association Malaysia, terdapat 900,000 SMEs dalam negara kita. Antara 300,000 SMEs memenuhi kelayakan memohon Special Relief Facility atau SRF, tetapi kelulusan hanya melebihi 20,000 permohonan sahaja. Dan begitu juga dengan SOKSO, subsidi upah, Employment Retention Program, kekurangan dana menyebabkan ada permohonan-permohonan tidak dapat diproses. Saya meminta Menteri Kewangan memberikan laporan penilaian terhadap program-program dana jamin SRF, bantuan Prihatin 2 dan Penjana. Dari segi bukan sahaja jumlah kelulusan, tetapi peratusan kejayaan dan juga peratusan kegagalan ataupun permohonan-permohonan yang tidak diproses, permohonan-permohonan yang ditolak kerana terdapat rungutan daripada SMEs, daripada industri, daripada majikan dan pekerja kerana permohonan mereka tidak diproses ataupun ditolak. Tuan Speaker,
kita memahami bahawa terhadap cabaran ekonomi yang dihadapi oleh Malaysia, oleh itu Malaysia perlu mengambil langkah yang polisi yang pro-jobs, pro-investment, supaya ekonomi kita dapat dijana kepada peringkat yang dinamik. Saya menerima aduan daripada pemohon-pemohon dan operator Malaysia My Second Home Program ataupun MM2H berkenaan pengumuman terbaru daripada Kementerian Pelancongan, Kebudayaan Pelancongan dan Kesenian, MOTEK. MOTEK telah umumkan penutupan kaunter MM2H dan penangguhan semua permohonan sehingga akhir tahun 2020. MM2H ialah satu program yang menawarkan long stay pass sepanjang 10 tahun untuk multiple entry visa kepada mereka yang layak. Ini bukan permanent residency ataupun kewarganegaraan. Ia satu program yang boleh galak pelancong-pelancong untuk ataupun yang minat untuk menghuni di Malaysia dalam masa yang lebih panjang. Dengan jangka panjang dengan ini boleh belanja di Malaysia dan melabur pelbagai dalam hartanah, pembengkang dan sebagainya. Kebaikan MM2H tidak dapat dinafikan. Dalam tempoh 18 tahun ini, selama 39,000 pemohon berjaya membawa ringgit Malaysia 40.6 bilion dalam menjana Malaysia untuk pelbagai industri, pembengkang, hospital swasta, sekolah angkatan bangsa, pelbagai sektor perkhidmatan. Dalam tahun 2018 dijangka peserta MM2H partisipan membelanjakan ringgit Malaysia 4.4 bilion setahun dalam pelbagai perbelanjaan. Duka cita dinyatakan bahawa pemohon-pemohon dari September hingga November 2019 kadar penolakan reject rate 90%. Peratusan reject yang tinggi dan pembekuan program ini telah menyebabkan potensi pelaburan program ini dan berkurangan. Dan negara-negara lain seperti Thailand mendapat manfaat kerana pemohon-pemohonan telah beralih kepada negara-negara lain. Industri MM2H Consultants juga mempunyai melebihi 250 syarikat di seluruh Malaysia. Tumpuan di bandar-bandar besar seperti Lembah Kelang, Pulau Pinang dan juga di Johor Bahru. Di kawasan-kawasan Parlimen Bukit Bendera, MM2H ialah satu ramai. Saya jangkakan melebihi 5,000 orang peserta dan menyumbang kepada local economics kerana mereka menghuni di kawasan-kawasan Tanjung Bunga, Batu Feringgi dan Pulau Tikus di kawasan Parlimen Bukit Bendera. Dan mereka juga apabila permohonan baru ditolak tidak diberikan alasan. Ini menimbulkan trust deficit terhadap pentadbiran di Malaysia. Oleh itu saya ingin menyeru supaya kerajaan menangani masalah ini dengan secepat mungkin. Kerajaan boleh menyemak semula prosedur, tetapi perlu ada clarity, certainty dalam program ini. Semakan boleh dilakukan serta-merta dalam masa sebulan dan tidak bukan sehinggakan akhir tahun. Hak masa untuk mereka datang melapor ke Malaysia boleh ditingkatkan dari sebelum ini dari masa 6 bulan kepada dalam 1 tahun dan boleh dilanjutkan berdasarkan permohonan dan budi bicara kementerian. Saya rasa permohonan penutupan kaunter, kadar penolakan yang tinggi dan pemohon dikembalikan dokumen mereka bukanlah satu signal yang baik dan memudaratkan usaha mempromosikan pelancongan yang telah dijalankan. MOTEK selalu menyatakan mengalu-alukan pelancong untuk ke Malaysia, tetapi saya rasa kita perlu melihat semula kepada pengumuman baru-baru ini oleh MOTEK bahawa kaunter ditutup dan sebagainya. Tuan Speaker, dari segi pelancongan juga, program penjana tourism financing ataupun PTF yang mempunyai 1 bilion ringgit peruntukan, saya meminta Menteri MOTEK memberikan laporan terkini kepada Dewan ini berkenaan dengan penjana tourism financing. Kerana kawasan saya mempunyai industri perhotelan yang banyak dan ramai pekerja industri perhotelan menghadapi masalah sama ada upah dikurangkan ataupun diberhentikan. Dan saya rasa ini, dan apabila Menteri menyatakan bahawa kadar penghunian perhotelan 75% hingga 100%, saya rasa itu kurang yakin
dengan angka ini yang diberikan. Mungkin 1-2 hotel dapat pada satu hari minggu boleh mencapai kepada angka 75%. Tetapi maklumat daripada industri perhotelan bahawa apa yang penting ialah purata kadar penghunian, average occupancy rate, dan bukan kepada satu hari sahaja. Tuan Speaker, saya juga ingin menyebut tentang satu hal, iaitu kita masih belum lagi dibentangkan, Kerajaan Perikatan Nasional telah gagal dan belum membentangkan pindaan legislation dalam masa terdekat berkenaan dengan COVID-19 langkah sementara ataupun COVID-19 Temporary Measurement Bill. Belum lagi bacaan pertama, belum lagi nampak bacaan pertama dan sebagainya. Walaupun kita telah umum lockdown pada bulan Mac, pada 18 hari bulan Mac. Sampai sekarang sudah 4 bulan. Dan di Australia, COVID-19 Emergency Response Act 2020 telah efektif pada 14 hari Mei. Di United Kingdom, UK Coronavirus Act 2020 telah efektif pada 25 Mac. Di Singapura, COVID-19 Temporary Measurement Bill telah efektif pada 20 April. Kita sudah kerugian parliamentary time yang sepatutnya kita bermesyuarat pada bulan Mac dan pada bulan-bulan Mei dan boleh membentangkan amendment pindaan legislatif untuk membantu menyelesaikan isu-isu perendangan yang timbul akibat pandemik COVID-19 ini. Dan walaupun sudah 4 bulan selepas PKP, lockdown, dan belum bentang lagi first reading, sekiranya dibentangkan sekarang juga, ia hanya menjadi undang-undang apabila pada bulan September, iaitu selepas kelulusan Dewan Rakyat, Dewan Negara dan juga perkenan yang di Pertuan Agong. So we cannot further delaying this bill. Kita tidak boleh menengah-nengahkan bil ini kerana ia akan membantu selamatkan syarikat, selamatkan kerja dan juga cutting the massive litigation cost dan juga sebagainya. Saya menerima beberapa aduan, Tuan Speaker, berkenaan dengan lelongan yang dilakukan oleh mahkamah. Satu section 257, subsection 1G, Kanun Tanah Negara, menyatakan dengan izin, the balance of the purchase prices shall be settled on a date not later than 120 days from the date of sale, and then shall be no extension of the period so specified. Dalam section H ini, non-payment of the balance of purchase price within 120 days, deposit shall be forfeited. Aduan yang saya terima ialah perintah jualan successive bidder yang berjaya dalam perintah jualan mahkamah pada bulan Januari, 7 hari bulan Januari. Tetapi apabila lockdown berlaku pada 17 Mac 2020, pengadu telah memohon pinjaman bank untuk pembayaran hartanah. Tetapi kita perlu complete loan document, perlu facilities document, perlu presentation, perlu caveat dan sebagainya. MCO dilaksanakan. Dan dalam kes ini, yang perintah MCO dikuatkuasakan di bawah Akta Pencegahan dan Pencegahan Penyakit Berjangkit 1984 telah mengakibatkan pelaksanaan kewajipan mustahil dan mengestopkan pelaksanaan prosedur biasa yang boleh dijalankan. Kes Mahkamah Tinggi Malaya di Pulau Pinang Saman Permula nombor PA-Z4 NC-VC 250-05 tahun 2020, Mahkamah memutuskan berpandukan kepada undang-undang yang sedia ada, rayuan lanjutan masa ditolak. Bukan sahaja satu kes saja, beberapa kes lagi yang mengadu kepada saya kerana bank melucutkan deposit 10% untuk hartanah yang bernilai ringgit Malaysia melebihi 300,000, maksudnya pengadu hilang 10% deposit 30,000. Ini merupakan satu lifetime saving ahli-ahli keluarga untuk beli rumah hartanah yang mereka suka menggunakan melalui lelong. Oleh kerana tiada campur tangan pindaan undang-undang di Parlimen, tiada COVID-19 Temporary Measurement Bill, maka judicial hands dia are tight.
Dan bank juga mengikut perintah mahkamah dan tidak mempertimbangkan rayuan pembeli-pembeli yang ingin meneruskan pembelian hartanah. Saya meminta supaya rang undang-undang COVID-19 langkah sementara hendaklah diberikan prioriti tinggi dengan certificate of urgency mendahului urusan-urusan lain dalam persidangan parlimen ini. Saya meminta menteri di Jabatan Perdana Menteri yang bertanggungjawab untuk urusan undang-undang untuk mengemukakan pindaan semakan terhadap Section 257 subsection 1G Kanun Tanah Negara supaya wang deposit tidak dilecurkan oleh bank-bank. Saya meminta juga bank negara memberikan arahan kepada bank-bank apabila terdapat kes-kes perintah jualan melalui mahkamah masa 120 hari ini boleh hendaklah diberikan sama ada pemulangan deposit kepada pengadu-pengadu ataupun penerusan hasil penerusan sales itu. Dan ini perlu RUU COVID-19 langkah sementara ini juga perlu merangkumi aspek-aspek seperti winding up proceedings, higher threshold dan tempoh lebih lama untuk kes-kes insolvency dan pindahan terhadap akta syarikat untuk menyelamatkan syarikat daripada cash flow issue, dengan ini menyelamatkan pekerjaan dan juga saving jobs. Dan seperti saya kata tadi, kita sudah kehilangan masa yang sepatutnya kita boleh bermesyuarat pada bulan Mac. Kita boleh bermesyuarat pada bulan Mei, tetapi sampai sekarang kita masih belum nampak bil ini. Dan ini satu contoh yang setelah saya nyatakan terhadap 120 hari perintah jualan melalui lelongan yang telah pengadu-pengadu telah hilang wang deposit atas tindakan bank ini. Dan saya meminta supaya perkara ini diberikan pertimbangan kerana bukan satu kes saja. Saya difahamkan sekurang-kurangnya di 10 kes saya terima lebih kurang 10 kes berkenaan perkara ini. Tuan Speaker, World Bank menjangkakan global recession pada tahun 2020 merupakan paling dalam, deepest dalam masa 8 dekad, iaitu paling teruk sejak Perang Dunia Kedua. Saya ingin mendengar strategi tambahan oleh kerajaan menangani massive unemployment, deep recession ini. Tuan Speaker, saya juga menerima maklum balas daripada pihak Persatuan Pelelong Pulau Pinang berkenaan dengan urusan lelong di Mahkamah Tinggi Malaya. Mantan Menteri JPM yang bertanggungjawab undang-undang telah memberitahu Dewan ini pada 28 November 2019 bahawa kerajaan akan menambahbaikkan sistem e-lelong yang dilaksanakan di Mahkamah Tinggi dengan mempertimbangkan sistem hybrid iaitu best of both world, e-lelong bersama dengan khidmat ejen pelelong. Saya ingin menanyakan Menteri sama ada cadangan hybrid ini boleh dilaksanakan oleh Mahkamah Tinggi. Walaupun otomasi adalah kebaikan, kita perlu juga melihat kepada peluang pekerjaan yang hilang akibat otomasi sepenuhnya. Saya meminta penjelasan daripada Menteri JPM. Tuan Speaker, satu perkara yang ingin saya bangkitkan ialah Reform of Parliament. Saya menanyakan sama ada Parliamentary Services Act akan diberikan prioriti. Saya minta supaya perkara ini penting, hendaklah diberikan prioriti. Begitu juga select committees yang telah paralyzed, yang telah lumpuh sejak Mac sehingga sekarang. Begitu juga dengan Public Accounts Committee, PAC, yang telah paralyzed melebihi 150 hari sejak Mac sampai sekarang. Time is of the essence. Bagaimana Parlimen boleh melakukan check and balance sekiranya PAC dan juga 10 select committee tidak diberi fungsi untuk bertugas. Keadaan ini sudah berlanjutan daripada 1 hari bulan Mac hingga kini, melebihi 140 hari. Apakah hala tuju Reform of Parliament? Saya minta supaya diberikan penjelasan. Satu perkara yang ingin saya nyatakan, bangkitkan, iaitu Sungai Perak Raw Water Transfer Scheme merupakan satu projek untuk negeri-negeri negeri Pulau Pinang dan juga Utara Perak yang akan memastikan bekalan air untuk Perak dan Pulau Pinang untuk 30 tahun yang akan datang menjelang sehingga 2050. Saya meminta Kerajaan Persekutuan
dan Majlis Air Negara untuk mengambil langkah-langkah proaktif untuk membiayai projek interstate water transfer ini dan membiayai sebahagian dari projek ini. Saya ingin meminta maklum baras daripada Menteri Air. 10 saat lagi, Wabi. Minta. Ya, terima kasih Tuan Speaker. Saya ingin membuat penggulungan. Pada masa akan datang, dua trend utama yang perlukan polisi respon daripada kerajaan, iaitu berubahnya landscape perhubungan pekerjaan. Ramai dalam mempunyai kerja sendiri, gig ekonomi dan sebagainya. Golongan ini perlu mempunyai social security net yang lebih kukuh dan perlu semakan semula undang-undang perbuluhan. Begitu juga aging population yang berumur. Masyarakat, maklumat daripada KWSP, pencarum KWSP yang mencapai umur 54 tahun, 3/4 mempunyai simpanan KWSP di bawah RM250,000. Untuk golongan wanita, angka ini lebih rendah. Saya meminta kerajaan mengadakan satu aging population blueprint dengan policy respon untuk jangka masa panjang. Dan dengan ini ucapan saya berkenaan dengan usul titah. Terima kasih. Sekian.